Assalamualaikum semua, Umi Nuha di sini. Oke, hari ini saya sangat-sangat excited mau kongsi sama kamu macam mana cara saya buat cake marble jelita. Saya akan tunjukkan macam mana cara saya dapatkan cake marble jelita yang gebu, tinggi, macam tu. Jadi saya harap kamu semua jangan skip video sebab banyak tips penting di pertengahan video tu. Sebab kadang-kadang saya ada terima komen soalan. Dan soalan itu jawapan dia ada dalam video saya. Jadi kali ini kamu tengok step by step, dan kalau ada apa-apa yang tidak difahami, saya akan cuba jawab. Kita kongsi ilmu. Oke, jom kita tengok bahan-bahan dan macam mana cara buat. Oke, bahan utama di sini 5 biji telur grade A. Pastikan telur grade A berat dia 55 gram ke atas. Dan pastikan telur ini berada di suhu bilik ya kawan-kawan. Kemudian gula 200 gram. Ni gunakan gula kaster sebab dia akan lebih mudah larut. Kemudian esen vanila dalam 1 atau 2 sudut teh. Yang ni untuk wangikan kita punya kek. Lepas tu overload dalam 30 gram. Yang ni kamu timbang ya kawan-kawan. Fungsi overload ni untuk jadikan kek kita lebih stabil. Seterusnya tepung 220 gram kita ayahkan bersama dengan 1,5 sudut teh baking powder. Tepung tu kalau boleh kamu timbang dengan menggunakan penimbang digital lah, lebih tepat dia punya ukuran. Okey, jangan lupa ayahkan supaya kita punya tepung ni tidak bergumpal-gumpal dan lebih halus. Seterusnya susu full cream 50 ml. Kalau boleh gunakan susu full cream lah, lebih sedap. Okey, sekarang ni kita akan mixkan campuran ni menggunakan mixer yang macam ni. Mula dengan kelajuan rendah terlebih dahulu sebab kita tidak mahu tepung tu berhamburan. Ni dia, selama seminit lah lebih kurang. Okey, sekarang ni saya ubah ke kelajuan yang tinggi iaitu speed 6. Dan kita akan beat campuran tepung ni sampai dia berubah menjadi putih, pucat, gebu. Dan agak-agak dia mengembang 2 kali ganda daripada bentuk asal dia. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana tekstur sebenar yang sesuai sudah untuk kita bakar dalam oven. Okey kawan-kawan, sementara tu kamu perhatikan di tepi-tepi dia. Kalau masih ada tepung yang tertinggal, kita kena kaup tepung tu, bagi dia ke tengah. Lepas tu kaup juga bahagian bawah, mana tahu ada lagi overload yang tidak tercampur rata. Yang ni saya sudah kaup, saya naikkan ke atas yang bahagian bawah tu. Kemudian saya putar lagi balik selama lebih kurang 30 saat sampailah campuran ni betul-betul kental. Tapi sebenarnya untuk beat ni tidak mengambil masa yang terlalu lama ya. Cukup sekadar adunan ni jadi kental, bertali. Kejap lagi saya bagi tengok macam mana tekstur dia. Tidak boleh terlalu lama sebab nanti kek kita jadi keras. Okey, jom kita tengok macam mana tekstur yang sesuai sudah untuk kita bakar kek ni. Tengok, dia agak berjerjak macam tu, tapi jerjak dia tu bertali macam ni, tergantung. Boleh tengok macam ni ya. Macam ni memang sesuai sudah. Lepas ni boleh sudah kita masukkan margarine yang dicairkan. Kita tuangkan terus margarine cair. Yang ni kamu timbang dulu 150 gram margarine. Kemudian cairkan dan sejukkan dulu, baru tuangkan ke dalam adunan ni. Pastikan dia sejuk. Okey, kita kaup balik sahaja sebab kita tidak mahu adunan ni overbeat. Kalau kita kaup macam ni lebih selamat. Cara kaup dia, kaup bahagian tepi kemudian ketengahkan. Yang ni proses agak mencabar juga ni. Tips dia, kalau adunan ni sudah sebati, tiada lagi warna kuning margarine di dalam campuran tepung. Kemudian kalau kita angkat macam ni, dia berlipat-lipat dan tidak putus. Yang ni memang sudah sebati. Bolehlah sudah kita masukkan ke dalam loyang. Tapi sebelum tu kita asingkan dulu sedikit untuk kita buat deko di atas kek nanti. Okey kawan-kawan, ini loyang 8 inci saya sudah greasekan di sekeliling dia. Kemudian letakkan baking paper juga di sekeliling. Mudah nanti untuk kita angkat kek kita. Okey, masukkan semua adunan. Okey, sekarang ni kita kasih rata adunan kita ni
Oleh kerana kek kita ni kek jelita, jadi kita mesti buat cantik-cantik sikit lah. Kita kena ratakan ke keseluruhan loyang. Kena hentak-hentakan juga untuk buka gelembung udara yang besar terperangkap dalam adunan ni. Tidaklah nanti kek kita berlubang-lubang. Kemudian saya ratakan menggunakan scraper ni. Sebab kita mau buat corak-corak bunga atas tu, permukaan atas tu mestilah sedikit halus. Supaya hasil nanti akan jadi lebih menarik lah macam tu. Kena banyak bersabar sebenarnya buat kek marble jelita ni. Untuk menjelitakan dia sebenarnya perlukan praktis yang berterusan. Practice make better. Okey, yang ni sudah siap untuk saya. Kamu boleh buat yang lebih baik tau. Okey, sekarang ni ambil sedikit adunan yang kita asingkan tadi, masukkan dalam piping bag. Letakkan dengan pewarna ni. Pewarna ni jenis gel. Kalau boleh kamu gunakan jenis pewarna gel. Pewarna cecair tidak sesuai, dia akan mengubah tekstur tepung tu. Jadi kalau boleh gunakan pewarna jenis gel. Okey, sekarang ni kita akan dekor bagi bunga-bunga atas permukaan kek. Minta maaf sangat, kamera angle tidak berapa baik. Salah pula. Kelihatan tangan saya pula di sana. Sorry, sebab tiada juru kamera. Beginilah perjuangan kita membuat video kan. Okey, kamu just buat macam ni. Kamu buat sekemas yang boleh. Untuk bunga ni, bunga yang paling simple. Okey, sekarang ni kita bentukkan bunga menggunakan lidi ni sahaja. Yang ni memang senang buat, kamu pun boleh buat the basic. Okey, buat sampai habis. Okey, siap untuk bunga. Sekarang ni kita buat untuk daun. Sama juga proses macam tadi, ambil sedikit adunan tu, warnakan dengan pewarna hijau jenis gel. Buat titik-titik macam tu, kemudian ukirkan daun menggunakan lidi juga. Senang saja kawan-kawan. Lepas ni kamu kena buat ni, kamu kena cuba. Garanti jadi. Okey, inilah dia hasil akhir dia, tapi ada juga yang tertinggal. Saya ambil lagi baki tepung tadi buat bulatan di tengah-tengah bunga tu. Jadilah cantik sikit kan. Okey, hentak-hentakan 2-3 kali sebelum kita bakar. Suhu untuk bakar kek marble jelita ni 150 darjah Celsius selama 55 hingga 60 minit. Cara bakar ni kita kena tengok betul-betul lah, dia agak tricky sebab oven kita berbeza. Di sini saya tunjukkan perkembangan kek kita pada waktu-waktu tertentu. Sila perhatikan, tengok kita bakar dengan suhu yang agak rendah, jadi dia punya corak bunga tu tidak terlalu lari jauh. Ini dia semakin mengembang ke atas, corak dia pun masih cantik dan kek kita tidak menjadi hitam. Okey, perhatikan betul-betul di 20 atau 15 minit terakhir warna kek ni sudah berubah. Jadi kita turunkan suhu ke 140 darjah untuk kekalkan kejelitaan. Kek kita pun sudah menjadi. Okey, kita hentakkan sedikit, sekali atau 2 kali sahaja. Kemudian kita terus pindahkan ke redai yang macam ni. Redai ini boleh beli di kedai bakery ataupun di mana-mana kedai lah pun ada. Tapi yang ni saya beli di kedai bakery. Okey, kita terus terlangkupkan. Sebab kalau kita tidak terus terlangkupkan atas redai, kita tidak akan dapat corak-corak 4 segi tu. Okey, buka kertas tu perlahan-lahan. Tara! Kek kita sudah jadi. Ketebalan kek ni pula lebih kurang 6 cm. Agak tinggi ya. Siap ukur lagi tu. Dan untuk mencantikkan lagi dia, bolehlah kita potong bahagian tepi tu supaya dia lebih kelihatan kemas lah. Boleh potong dengan pisau kek yang macam ni sebab dia lebih tajam. Mudah nanti mau potong. Okey kawan-kawan, saya harap kamu tiada skip video ni sebab untuk membuat kek marble jelita ni dia agak cerewet berbanding kek lain. Okey, sampai sini sahaja video ni. Saya tidak tunjukkan macam mana saya makan kek ni sebab ini kek order. Saya just dekor macam ni, simple. Kek ni serius sangat gebu, lembut dan kamu kena cuba.
Oke semua, terima kasih sebab sudi menonton dan kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum semua.